Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel aku Azhar Share and Vlog. Pada yang baru sampai ke channel aku ucapkan selamat datang. Pada yang dah subscribe channel aku ucapkan ribuan terima kasih dan selamat menonton. So hari ni aku nak update ataupun nak review pasal motor aku lah, pasal barang-barang yang diperlukan untuk buat full spec 63mm jet road 2mm, dan barang-barang yang diperlukan lah untuk enjin bawah, enjin tengah, enjin atas, ataupun kita panggil top set. Lagi bahasa senang lagi lah, mudah, block lah, block. Tapi motor aku sebenarnya dah buat dah sebelum ni. Motor aku dah buat spek 63 standard modi, block 63mm, 63mm, head standard porting, carburetor TZM. Tapi top speed tak berapa memuaskan, GPS 145. So aku nak try buat full spec pula lah sekarang. So jadi stay tune guys, stay tune. Okay, kita sambung balik. So barang yang pertama yang diperlukan untuk buat full spec 63, korang pun mesti tahulah, tak lain tak bukan superhead lah, superhead. So superhead ni aku beli superhead 20-23 lah. Aku beli yang paling maksimum. Spec 63 boleh pakai biasa 1922, 1922, 2023 biasa orang pakai lah, tapi aku ambil yang paling besar. So aku beli satu set ni, dia bagi dalam kotak dapat, kalau korang boleh tengok, ni intake lah. Dapat intake superhead, siap porting, tak clear lah. Kalau korang boleh tengok, memang dah siap porting lah. Ada garis-garis semua tu, bentuk 8. So ni dia punya gasket dia bagi. So yang kedua, yang ni ini untuk lock ataupun key, untuk camshaft tak silap aku. Kemudian dia ada bagi rocker arm. Rocker arm ni siap daripada Red Leo jugalah, ESR. Kemudian dia ada bagi getah intake, dan dia ada bagi ni lah. Dia ada bagi tu dia 23mm valve Red Leo 2023. So dia bagi complete. Kemudian yang terakhir, ni yang dinanti-nantikan adalah superhead 2023. Okey, ni dia punya barang lah. Cun lah, nampak cun. Tu dia. Okey, ni dah siap porting lah, dah siap porting. Kalau korang boleh tengok, dalam dah siap porting, CNC porting lah, computerized numeric. Dia dah siap porting. So ni dia punya intake, tengok. Cun-cun lah, cun-cun. Tapi dia bukan polish porting lah, dia bukan buat porting polish punya style. Dia macam ada garis-garis tu, aku tak ingat dia orang panggil apa. Tapi nanti tengoklah macam mana. Ni Red Leo, logo timbul lah, logo timbul, Red Leo superhead. So nanti tengoklah macam mana pemain aku ni, dia nak porting lain ke ataupun nak pakai CNC porting ni, aku tak pasti. Nanti aku akan review balik lah. So kita ketepikan head ni, kita simpan dulu, nanti barang-barang hilang, pening kepala. Okay, so next, yang barang kedua yang diperlukan adalah ini dia. Okay, ni korang tengok apa dah tahu kan, kotak apa, ECU ataupun CDI lah, CDI unit. Tapi yang ni jenis boleh tuning punya. Dia ada bagi untuk mapping, kabel mapping dan
kabel tuning. Ni untuk kegunaan tuner lah, tuner untuk naik dyno nanti. Sebab dia motor dah upgrade ni, kena api dia kena cun-cun, dia kena pakai ikut kesesuaian motor. Dia masa sekarang aku pakai CDI, aku dah banyak pakai dah CDI aku pakai. Mula aku pakai CDI Orientai. Mula sekali aku upgrade, aku pakai Cheetah Racing. Yang kedua CDI Orientai. Lepas CDI Cheetah Racing pecah, dia tak boleh support, aku pakai Orientai. Orientai sedap tapi tak berapa power. Aku tukar, aku pakai MB Performance. MB Performance padu. Dia boleh RPM, aku tu try 14 RPM boleh pergi. Tapi tak bestnya motor tak sedap lah, dia berat. Lepas lagi satu, dia vibrate. Lepas aku tukar tu memang rasa motor tu vibrate. Motor boleh pergi tapi vibrate, tu tak sedap lah. So aku stop pakai MB Performance. Sekarang ni aku latest aku pakai yang keempat, CDI BRT Original Indonesia. Yang ni memang sedap, tapi dia tak boleh tune. Aku beli yang dual band warna kelabu, warna grey ya. Dia tak boleh tune. Dia motor dapat lah 12.5 RPM macam tu lah. So lepas aku dah pergi sembang-sembang dengan foreman semua, dia cakap better pakai yang boleh tuning lah. Sebab tuning ni lagi elok, api dia cun-cun. So kalau korang boleh tengok kat sini, ini Malaysia punya versi, Red Leo CDI. Tengok dia tulis software LC135. Ni bukan Yasuko je boleh tuning, LC pun boleh tuning juga. So ni memang Red Leo aku beli. Dia ada bagi CD, kemudian kotak. Tu je lah. Ni aku beli dekat ESR Motor lah. ESR Motor. So yang ni tak apalah, nanti kita sambung lah. Aku nak bagi tahu barang-barang lain lah. Ini aku tak pandai sangat nak tuning ni. Aku biasa pakai CDI plug and play je. Ni bagi tuner buat kerja lah nanti. So kita ketepikan dulu. Okay, next aku nak bagi barang seterusnya. Aku nak bagi tahu pasal ni lah, barang engine. So ni satu lagi, water pump. So ini water pump lah. Kalau dah upgrade spek besar-besar sikit, 63, 65 semua kan elok, better kena tukar water pump racing lah. So water pump aku ambil brand Red Leo juga. Ni kalau boleh tengok, dia bagi water pump unit. Tapi dia tak, ni tulis Red Leo. Aku tak pasti ori ke tak, tapi water pump ni yang penting racing lah. Ori tak ori tu aku nombor 2 lah. Sebab yang ni aku beli bukan dekat ESR Motor, aku beli dekat Shopee. So aku tak pasti dia original ataupun tak. Tapi yang penting benda ni memang kena tukar lah, untuk kelancaran engine, untuk motor jadi lebih sejuk. Sebab bila dah spek tinggi, spek besar, motor akan cepat panas. So tukar water pump. Okay, buka sikit lah tengok. Okay, ni dia punya unit water pump dia. So barang nampak cun, cuma tak pastilah dia ori ataupun tak, aku tak pasti. So yang ni water pump. Yang next aku beli adalah ini timing gear ada di Compin lah. Ni aku beli racing timing gear. Ni pun untuk di Compin ni nak bagi senang engine start hidup lah, pakai starter engine start senang hidup. So ini timing gear. Timing gear. Lepas tu aku ada beli next. Okay, ni tadi aku lupa nak bagi tahu. Ni barang-barang untuk apa ni? Ni dia. Brand Leo. Motor sini tak ada benda ni. Ni aku beli untuk, sebab dia pakai superhead. So aku beli valve retainer dengan tengah ni shim, kita panggil shim lah. Shim untuk protect valve. Ni belakang dia ada bagi valve key ya. Valve retainer, shim. Shim. Kemudian aku ada beli ni valve seal lah. Valve seal dia ada spring. Kalau kamu boleh nampak, dia ada spring lah. Valve seal.
Kemudian ini brand Leo pula lah, brand Leo. Kalau kau boleh nampak, ini dia timing, bukan timing, ini racing oil pump. Ni untuk kelancaran lebih minyak hitam lebih cepat naik ke engine ataupun ke head, superhead. Lepas tu aku beli ni jugalah petang ni. Lepas tu aku beli SYS punya racing performance ni, apa ni kita panggil, untuk bypass minyak enjin, minyak hitam daripada enjin bawah ke superhead dengan lebih cepat lah. Ni dia bagi cap juga, ni punya unit. Ni dia punya cap superhead. Ni dia punya penutup oil filter. Kemudian ini adalah dia punya bypass hose. Bypass hose untuk bypass minyak hitam daripada engine ke superhead. So yang ni pun nanti aku akan pasang. Lepas pasang kita tengok lah macam mana nanti. Okay, so next aku ada beli ini adalah apa ni, gearbox. Kita beli yang brand tahan sikit lah, brand Jepun, tapi dia made in Taiwan. Sebenarnya brand ni brand Jepun lah, IKK. Korang mesti dah kenal lah brand ni, brand antara brand yang terbaik juga lah. Daripada kalau nak buat J-rod, crankshaft apa semua, gear dalam enjin semua, better ambil IKK lah. IKK ni banyak orang review aku tengok, dia orang cakap berkualiti. Contoh macam YouTuber yang selalu update pasal IKK ni, aku tengok Syah Kaizen daripada Terengganu, RRC, bengkel RRC. Dia cakap IKK ni banyak orang pakai lah. So aku tak beli full set gearbox, aku just beli gearbox kacuk lah. Gearbox kacuk gear 1, gear 2 dan gear 4. Gear 3 aku pakai standard. Cuma gear 3 gear ni je kacuk. Dia mungkin nanti tengok, kemungkinan besar kena tukar sprocket lah nanti. Ni nak bagi motor sedap lagi lah. Yang seterusnya aku tukar ni full set bearing C3 untuk SK4S lah. SKF Ashoka, daripada Ashoka. Ni dalam ni kotak ni complete lah, dia bagi kita tengok sikit. Okay, ni dia bagi first. Ni bearing dia, barang-barang dia kalau kamu nampak. Ni pun aku tak buka lah, nanti pasang kat motor dia tengok lah macam mana. Ni bearing C3. Ni kita tengok sikit dia punya bearing C3. So nampak C3 ni dia ringan lagi lah. Ringan lagi. Nak lagi ringan, lagi padu C4. Tapi aku rasa motor aku nak try C3 dulu lah. Sebab banyak orang cakap pakai bearing, full set bearing ni motor sedap, motor boleh pergi top speed lagi semua. Tak tahulah, kita tengok macam mana nantilah. Aku pun tak percaya jangan cakap orang, tapi banyak review yang buat full spec, dia orang tukar bearing semua engine lah. So aku pun kena buat jugalah, tak boleh lah, motor tak boleh pergi. Okay, yang seterusnya ni aku lupa nak update tadi. Ni bearing camshaft bearing. C3 juga, C3 lah, daripada NLK Performance. So aku sebenarnya nak cari brand Ashoka tapi tak jumpa. Aku beli je lah NLK ni pun ada nama jugalah. Dia Thailand punya kan. So gearbox, bearing, full bearing. Ni bahagian enjin bawah lah. Enjin bearing, bukan sorry. Ni enjin bawah. Ni idle gear. Aku beli IKK juga. Ni untuk starter idle gear. Gearbox, full bearing. Ni semua untuk enjin bawah. Satu lagi aku lupa, enjin bawah ada crankshaft. Aku tak sampai lagi. Aku beli crankshaft IKK J-rod 2mm. Tapi aku tak boleh nak tunjuk sebab barang tak ada. Nanti aku tunjuk gambar lah kat sini. Gambar apa ni, J-rod crankshaft IKK.
So total barang enjin bawah aku beli 4 lah. Bearing, full bearing C3, gearbox AKK, gear idle IKK. Lepas tu oil seal jangan lupa lah, oil seal untuk enjin bawah. Dan satu lagi overhaul gasket untuk enjin bawah lah. Barang-barang enjin bawah ada lebih kurang 5 lah. Oil seal, bearing, gearbox ini dengan apa ni, gasket lah. Untuk enjin atas pula, enjin atas, bearing C3 untuk bearing camshaft, timing gear, lepas tu timing chain, rantai. Aku jack rod, aku beli yang jack rod 2mm, so 100 length dia punya panjang. Lepas tu water pump, water pump, ni untuk enjin. Lepas tu superhead, ni valve sea retainer semualah. Ni untuk enjin atas, dan enjin tengah blok lah. Blok enjin tengah aku dah settle, aku dah ada blok 63, so aku tak tunjuk lah kat sini. Aku dah ada blok semua, blok 63, piston 63, tapi tak jack rod. Tu enjin tengah. Enjin tengah apa, enjin top set lah, top set. Enjin tengah, yang tu road apa semua. So inilah. Satu lagi aku terlupa ni, oil pump untuk enjin bawah. Pening akulah, terus barang lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barang yang tak ada kat sini. Crankshaft dengan gasket overhaul lah. Yang dah ada oil seal, water pump, gearbox, full bearing, idle gear. So next adalah ini, aku beli Ashoka water pump seal ataupun oil seal. Lupa lagi ni, ESR valve spring. Valve spring untuk apa? Untuk superhead lah, superhead Red Leo ni daripada ESR, so brand pun kita pakai ESR jugalah untuk valve spring. Cuma retainer je aku pakai Leo, tapi valve spring aku pakai brand ESR juga. So dah settle bab engine. So aku nak update pasal bab barang-barang performance lain lah yang tak berkaitan dengan engine, tapi boleh membantu untuk memberi ketahanan pada motor dan mengurangkan suhu pada motor dan bagi senang start. Yang pertama aku beli ni. Ni dah. Ini adalah apa? Cuba teka. Aku orang tak boleh teka, aku tunjuk. Apa lagi kalau bukan starter racing lah. Ini starter racing. Starter racing aku beli brand Red Leo juga. Red Leo aku beli. Aku memang minat Red Leo, entah kenapa aku suka Red Leo. Tengok untuk LC 4 speed lah, 4 speed. Bukan Waisuku, bukan 5 speed lah, tapi 4 speed. Memang untuk dia punya. So dah settle ini. Ini untuk bagi senang start. Kemudian aku beli starter relay. Starter relay brand SCK Racing. Sebab yang ni aku jumpa yang brand racing, dan review dia padu-padu daripada YouTuber sebelum ni, dan orang-orang yang dah banyak pakai. Aku tengok dia orang cakap starter ni, starter relay ni bagus, api kuat. Seterusnya adalah coil plug racing daripada Umar. Coil plug ni untuk, dia ada banyak jenis. Aku beli yang untuk LC4S non injection. Dia jangan salah, kadang dia ada banyak pilihan. Kalau kau tengok kat Shopee, dia ada untuk injection macam Legenda, Waisuku. Untuk LC kena pilih non injection. Dia ada satu wire je, hitam saja. Kalau injection ada 2 wire, merah dan hitam. Tak silap aku lah. Yang seterusnya ni aku beli rectifier lah. Aku beli rectifier sebab motor dah power, takut dia kuat makan bateri lah apa semua. Aku belilah saja je lah beli. Lepas tu plug better. Plug kena pakai plug apa? Kalau motor modified,
plug Iridium. Iridium ada banyak. Umar Racing pun ada, NGK ada. Sebelum ni aku pakai Umar Racing. Sedap jugalah. Tapi sekarang aku nak try NGK pula. Ni korang boleh nanggap Laser Iridium Premium. Umar Racing Iridium saja. Ini Laser Iridium Premium. So yang seterusnya barang-barang dia adalah lupa aku nak beritahu ini. Ini adalah set hose racing untuk water pump dan radiator. Setelah aku ada beli termometer jugalah, termometer untuk baca suhu motor lah. Motor sebab aku pakai adalah exhaust sunyi. Nanti aku akan review. Exhaust sunyi dia back pressure, tapi dia akan menyebabkan enjin menjadi sedikit panas lah, berdasarkan apa yang aku research. So aku beli benda ni untuk monitor enjin, suhu enjin. Okay, so next barang yang seterusnya adalah ini dia brand Leo racing radiator hose, brand Leo. So ini dia punya tu dia kipas besar, dan dia punya radiator aku tengok rasa lebih kurang standard. Dia besar, lebar sikit lah pada standard. Lebih kurang je kot, cuma kipas dia besar. Tengoklah macam mana nanti. Kalau boleh support kita pakai, tak boleh support kita try beli lagi besar lah radiator. Settle bab tu. Satu lagi aku lupa. Ini apa ni, sebab motor pakai carburetor racing, dia pakai intake trompet, bising lah. So aku tengok MB Performance dia orang ada keluarkan produk filter ni, tapi mahal. 100 lebih MB Performance jual. So aku pun search lah dekat Shopee barang-barang yang seakan MB punya. Dia bagi senyap. Ni lah aku tak suka motor modi bising-bising. Aku tak minat. Aku suka lebih bunyi senyap macam standard, tapi motor pergi kau-kau punya. Itu aku, jenis aku macam tu. Aku bukan jenis suka menunjuk macam orang pakai exhaust open, pakai ni carburetor bunyi angin kuat. Ni dia punya barang macam aku untuk senyapkan carburetor. Tapi aku beri KNN, bukan MB Performance lah. MB Performance mahal lah. Sorry lah, bukan nak condemn, tapi aku tak mampu sebenarnya. Ini aku beli RM50 je. So settle bab situ. Yang terakhir sekali adalah ini dia. Kita try. Aku beli sprocket ringan sikit 415. Sprocket 415 aku beli brand TSR. Ni korang tengok warna gold. 415 ni dia rantai ringan. Dia tak macam 428 berat. So aku try. Aku takat muat je, aku rasa boleh kot. Aku sebelum ni pakai sprocket 1536. So aku dah lepas ni cadang nak tukar full bearing dengan apa ni gearbox racing. So kemungkinan dia kena tukar sprocket tau. Aku tengok kalau orang tukar gearbox mesti dia orang pakai sprocket kecil-kecil, tapi aku tak pandai nak pakai kecil lagi. So aku try ambil 14 3 37. Sebelum ni 14 pakai 1536. Ni aku tukar jadi 1437. Depan kecil, belakang besar sikit lah. Aku tukar depan je lah, belakang tengok macam mana nanti. Kalau boleh pakai 37 pakai 37, tak boleh pakai 1436. Tengoklah macam mana. Sprocket cantik oh. TSR steel. Nampak. Ni kedai payah jumpa. Aku beli Shopee ni barang-barang ni. Yang terakhir untuk ini bukan yang terakhir, ada satu lagi. Aku lupa nak bagi tahu apa benda. Exhaust sunyi.
Tanpa membuang masa, ada sikit mempersembahkan TS Racing. TS Racing. So aku dah banyak tengok YouTube. Exhaust ni aku tengok review antara exhaust terjahat lah. Exhaust terjahat abad ataupun tahun 2021. Brand baru keluaran Malaysia. Apa benda? Jom kita tengok. Ya, ini dia exhaust cutting standard Waisuku. Ni dia, ni aku beli ni. Dia sebenarnya tak dapat ni. Ini saja barang dapat. Exhaust cutting standard 32mm. 32mm. So kita tengok sikit apa ada dalam. Yang pertama dia dah bagi inilah manifold 32mm. Biasa orang pakai untuk spek 32mm. Dia bagi spring. Kemudian tepikan, tengok dia punya exhaust. Ini exhaust dia. Exhaust TS Racing. Damn. TS Racing Professional Exhaust System. Ni sebenarnya exhaust Waisuku, tapi aku ada tengok dekat YouTube A.N.S Motovlog. Dia modi exhaust ni masuk dekat LC 135 dan tidak mengecewakan. Horsepower tidak mengecewakan. So aku nak try pakai exhaust ni, tengok macam mana. Sebab aku ada tengok review 3 YouTuber pakai benda ni. Semua 4 YouTuber, bukan 3, 4 YouTuber pakai. Semua komen positif, tak ada yang negatif. Aku tak jumpa lagi komen negatif. Yang positif dia aku jumpa cakap, yang pertama, YouTuber pertama, Shah Kaizen, dia pasang dekat Waisuku dia spek 63. Dia cakap horsepower naik 1 horsepower daripada exhaust true pressure. Ni exhaust back pressure. Kalau orang belum tahu, ni exhaust TS Racing back pressure. Dalam kata lain, exhaust ni adalah exhaust senyap atau exhaust sunyi. Dia macam Umar back pressure, tapi Umar back pressure tak sedap bunyi. Aku dah dengar dia review, tengok memang tak sedap bunyi ni. Yang ni aku tengok kat YouTube, bunyi dia lain daripada Umar back pressure. TS Racing. So kita tengok, kita try pakai dekat full spec 63 jet road 2mm. Boleh support tak boleh support? Kalau tak boleh support, kita tak jadi jet road dah. Kita pakai full spec 63 je lah. Sebab full spec 63 dijamin 100% boleh pakai. Banyak dah orang pakai. Itu tadi yang pertama, Shah Kaizen. Yang kedua, YouTuber kedua aku jumpa, bukan jumpa lah, aku tengok Dak Ajam pasang dekat dia punya Waisuku pun tidak mengecewakan. Horsepower jatuh 1 je kot macam tu, ataupun naik tak ingat lah, tapi boleh support spek 63. YouTuber ketiga, Hama Demolic dia pakai Waisuku. Yang tu jahat sikit, 65 ke tak salah aku, 65 dia spek 65, bukan jet rod kot. Dia pakai manifold 35. Ni 32 35 tau. Ni aku pakai 35 belakang 35.
Yang tu dia pakai 35, 35, 35, 35. Horsepower turun 1 saja. Dia dapat berapa? Aku tak pasti dalam 30 HP macam tu. Lebih kurang lah. Nanti korang tengok balik kat channel dia, Hamadi Molid. Lepas tu YouTuber yang keempat, macam aku cakap tadi lah, dekat area rumah aku juga, Ipoh, A.N.S vlog, ANS vlog. Dia pakai dekat LC spek 63, tapi dia tak jarut. Dia buat spek 63 standard modi. Dia pakai horsepower meningkat 2 ke 3 horsepower macam tu lah, meningkat. So aku amat teracun tengok review daripada YouTuber. Semua cakap exhaust ni padu nak mampus. Bukan nak mampus, dia orang tak cakap, aku cakap lah. Tapi itulah yang aku nampak exhaust ni padu lah. Dia lain daripada exhaust yang lain lah. Senyap, sunyi. Kalau buang ni, aku rasa dah boleh lepas JPJ dah. Bunyi memang bunyi standard. Nanti aku akan review lah. Bunyi memang bunyi standard lah. So setakat tu sajalah video yang aku nak share dengan korang hari ni. So pada yang minat motor, bolehlah subscribe channel aku ni. Subscribe, like and share pada grup-grup motor, untuk kita kongsi-kongsi ilmu lah. Aku bukannya pandai pun, aku bukannya pomen, cuma aku nak kongsi lah dengan korang apa yang aku buat dekat motor aku. Boleh pergi ke tak boleh pergi, nanti kita tengok lah. Aku akan upload untuk next video lah. Lepas motor aku dah siap modi, aku akan hantar. Hari ni hari Selasa lah, aku akan hantar motor ni dekat bengkel hari Jumaat ni. Pomen dah ready, barang-barang pun dah ready. So kita tengok lah, nanti aku akan sambung pada video seterusnya. So setakat itu saja video yang aku nak kongsi dengan korang hari ni. So selamat tinggal lah. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.